Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah dan tahniah kerana hadir hari ini. Apa khabar kamu semua ni? Sihat? Sihat, madam. Sihat, cikgu. Alhamdulillah kalau semuanya sihat. Okey, jadi madam mau tanya, kamu semua ni masih ingatkah tentang apa yang kita belajar sebelum cuti? Weh Ren, kau masih ingat ke apa yang kita belajar sebelum ni? Saya tak ingat sudah. Saya cikgu, saya ingat. Kalau tidak silap saya, pada kelas sebelum ini kita belajar tentang keusahawanan. Dari segi definisi keusahawanan, usahawanan ialah satu individu atau kelompok kumpulan yang membentuk syarikat atau perniagaannya sendiri serta mengembangkannya dari semasa ke semasa. Dari segi konsep pula, usahawanan ialah satu bentuk kualiti atau tenaga manusia yang bertanggungjawab mewujudkan usaha atau kerja bagi mengeluarkan faktor pengeluaran. Apa itu faktor pengeluaran? Terdapat 4 faktor pengeluaran. 1. Tanah. Kedua, buruh. Ketiga, modal. Dan terakhir sekali ialah usahawanan itu sendiri. Usahawanan juga perlu menggabungkan segala faktor-faktor ekonomi, mencari risiko dan mencipta dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Itu ialah satu definisi atau konsep keusahawanan yang telah kita belajar pada kelas sebelum ini. Betul tu Alif. Okey, seterusnya madam mau tanya Zai. Terangkan 4 sumber keusahawanan. Hah? Saya ke cikgu? Okey, sumber-sumber keusahawanan yang kita belajar pada kelas sebelum ni, yang pertama ialah tanah. Tanah ni merangkumi segala kekayaan yang terdapat di dalam dan di atas muka bumi, termasuk di dalam dasar laut. Sumber penawaran bagi tanah ni terhad. Bukan itu sahaja, pulangan bagi tanah ni sewa. Sebagai usahawan, perlu mempunyai tanah sebagai tapak untuk dijadikan untuk menjalankan kegiatan aktiviti keusahawanan. Kedua ialah teknologi. Teknologi ini dapat menjalankan kaedah operasi pemprosesan yang membolehkan usahawan menghasilkan barang dengan perkhidmatan. Dengan adanya teknologi pada zaman sekarang, usahawan dapat mengeluarkan barang dan perkhidmatan dengan maksimum. Sumber yang ketiga ialah modal. Modal ialah sumber kewangan untuk menjayakan suatu projek dan usahawan seperti alat jentera, bangunan, kilang dan kenderaan yang digunakan dalam aktiviti keusahawanan. Yang terakhir ialah sumber manusia. Ia juga diperlukan oleh usahawan untuk menyumbang tenaga kerja, bakat, daya kreatif dan motivasi bagi mencapai matlamat organisasi. Betul sekali Zai. Bagus kau masih ingat apa yang kita belajar sebelum cuti. Madam, saya ada soalan. Saya ada kawan. Dia ini peniaga kecil-kecilan saja. Tapi apa bezanya dengan usahawan? Bagus Renal soalan kamu itu tadi. Okey, jadi saya akan terangkan apa perbezaan usahawan dan peniaga. Seorang usahawan sudah tentu seorang peniaga, tetapi seorang peniaga belum tentu seorang usahawan. Kenapa begitu? Usahawan menjalankan kegiatan jual beli untuk keuntungan dan sumbang bakti kepada masyarakat dan negara. Manakala untuk peniaga pula menjalankan kegiatan jual beli untuk keuntungan tetapi tiada untuk sumbangan masyarakat dan negara. Dan seterusnya, peniaga ni sentiasa terlibat dalam urusan jual beli barangan yang sedia ada di dalam pasaran. Tetapi untuk usahawan pula, usahawan melibatkan diri dalam usaha mencipta barangan keluaran sendiri yang baru ingin diperkenalkan untuk menembusi pasaran. Dan peniaga ni sentiasa berfikir untuk menambah keuntungan. Tetapi kalau untuk usahawan mementingkan kejayaan dan kepuasan dan bukanlah untuk keuntungan semata-mata seperti peniaga. Jadi faham Saudara Noel? Oh begitu. Jadi peranan usahawan yang pertama ialah menyumbang ide dan pembaruan. Usahawan adalah sumber utama ide dan pembaruan. Ide dan pembaruan tidak semestinya terlalu unik. Untuk memainkan peranan ini, usahawan harus sentiasa berpemerhatian dan berpikiran terbuka. Yang kedua ialah merancang.
Perancangan strategik haruslah mengambil kira apa yang ada, apa yang tiada, dan apa yang akan ada. Perancangan menentukan apa yang diperlukan. Yang ketiga ialah menanggung risiko. Sepanjang usaha usahawan itu, dari mulai terbitnya ide hingga ke penawaran barang serta perkhidmatan, ianya tidak dapat lari dari berbagai ketidakpastian, dan ini dikatakan risiko. Risiko-risiko yang banyak dan kadang-kadang tidak terduga adalah menjadi tanggungan usahawan. Yang terakhir ialah menawarkan peluang pekerjaan. Usahawan menawarkan peluang pekerjaan kepada tenaga kerja yang sesuai. Dengan adanya industri daripada pihak usahawan yang secara tidak langsung memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dapat mengurangkan kadar pengangguran. Ya, betul Daniel. Bagus. Jadi, Madam mau tanya, kalau kamu dibagi pilihan kerjaya dalam keusahawanan, apa yang kamu mau jadi? Kalau saya mau jadi... Tidak, saya mau buka satu cawangan yang macam Shopee, tapi version saya sendiri. Dan lagi murah dan lagi berbaloi. Itu kalau saya diberi pilihan untuk jadi usahawanan. Jika saya terpilih menjadi usahawan, saya akan menjadi seperti Hafiz Muhammad yang telah menjadi usahawan berjaya sekarang. Saya follow beliau dari beliau masih lagi menjual produk secara kecil-kecilan dan sampai sekarang yang telah membina klinik untuk perawatan muka. Bagi saya mau membuat satu platform jual beli yang lagi murah dan menguntungkan, secara tidak langsung dapat meningkatkan perniagaan orang lain. Okey, baiklah. Terima kasih untuk pendapat dan penerangan tentang keusahawanan itu tadi. Saya rasa untuk kelas hari ini itu sahaja. Kita jumpa untuk kelas seterusnya. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Madam.